Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga MW yang sekarang sedang menonton di mana saja anda berada, di Malaysia, Singapura, Brunei. Terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa bersama Alif dan juga tetamu istimewa kita pada hari ini. Alif rasa sangat berbesar hati, rasa seronok sangat dapat kongsi ruang dan masa ni bersama dengan anda semua. Hari ini kita insya-Allah dapat belajar benda-benda yang baru. A special shout out Alif nak cakap sekali lagi kepada semua family warga MW, selamat datang dan selamat menonton Hebat Family Rally kita. Ini tetamu istimewa kita pada hari ini. Semua orang pasti tertanya-tanya siapakah beliau. Ni ada Datuk Dr. Hamzah, seorang pakar bedah jantung. Oh, berdegup jantung. Ini berasa gemetar dan nervous sikit lah, Doktor. Ali nak cerita sikit. Alif sebelum ni ada pengalaman pergi buat Alif punya FTP test lah. Lepas tu, doktor tu kata, Alif, you have a good heart, dia kata. Literally. Dia cakap doktor. Wah, dia kata literally. Tapi macam mana kan, sekarang ni kita nak cara casual je, doktor. Macam mana kita nak tahu dan kenal sama ada jantung kita ni sihat ke, normal ke ataupun tidak? Okay. Lebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah dan berbesar hati dengan berkongsi pentas ni bersama dengan major social influencer. Dan sebelum saya go into tentang penyakit tu sendiri, let me explain ataupun saya terangkan tentang apa itu yang jantung yang normal. Alif tahu tak bila jantung kita mula berdenyut? Bila kita mula jantung kita mula berdenyut. Jantung kita apabila dah dari dalam apa persenyawaan kita dalam ibu kita. Ya. So lebih kurang 4 minggu selepas berlaku persenyawaan. 4 minggu. So daripada situ sampailah kita meninggal dunia. Zaman-zaman dulu sampai 1000 tahun meninggal dunia kan. So sekarang ni jantung kita ni dia berdenyut tapi kadang-kadang kita tak memberi perhatian yang penting tentang kesihatan kita. Kesihatan jantung dan kesihatan badan kita berkait rapat. Okey. So jantung kita ni bila berdenyut, dia berdenyut kita tak perasan pun. Kecuali bila dah ada sakit, tugas dia utama dia untuk pumpkan darah ke seluruh badan kita. Okey. So tugas utama tu pasal dia berkait rapat dengan organ-organ dalam badan kita. So dia mempunyai banyak fungsi-fungsi. Yang utamanya untuk pumpkan darah yang mengandungi oksigen, mengandungi bahan makanan dan sebagainya. Tapi bila kita cerita tentang penyakit jantung, sebenarnya ada banyak jenis penyakit jantung. Okey, tapi fokus pada hari ini, saya nak fokus pada penyakit saluran darah jantung. Pasal dia bekerja tak berhenti. Dia sendiri perlu bekalan tenaga dia sendiri. So, bekalan tenaga datang pada saluran-saluran darah yang bekalkan darah pada jantung. Ini kita nak tahu dia bila orang cakap kena serangan jantung ni apa dia serangan dia tu kan. So, kalau saya ambil kelihatan rentas pada saluran darah, kalau boleh tengok dalam gambar rajah ni, darah kita mengalir dalam saluran darah tu, tapi dia bukan je setakat darah yang berwarna merah saja. Dia mempunyai banyak komponen-komponen tertentu. Sel darah merah yang bawa oksigen, sel darah putih yang bertugas sebagai ketahanan dalam badan kita, dan terlarut dalam saluran darah tu apa yang kita dah makan. Dalam bentuk gula, dalam bentuk kolesterol, dalam bentuk lemak dan sebagainya. So lama kelamaan dia boleh rosakkan lapisan dalam tu. Lapisan dalam saluran kita tu dia sebenarnya lapisan yang nipis. Only one cell saja. So because dia nipis, jadi dia sensitif kepada faktor-faktor environment, faktor-faktor apa yang kita makan, bahan-bahan kimia yang toksik dan sebagainya. Apa bahan kimia toksik? Asap rokok. Apa yang kita minum dalam bentuk gula yang berlebihan dan sebagainya. So itu semua akan merosakkan lapisan dalam saluran kita. So dalam gambar rajah ni saya tunjukkan satu proses di mana darah yang mengalir tu yang mengandungi gula, kolesterol, especially bila dalam keadaan dia berlebihan. Kencing manis tak terkawal, kolesterol tak terkawal, tekanan darah tinggi tak terkawal, dia menyebabkan stres pada saluran darah tu. So apa yang berlaku, lama kelamaan ada timbunan-timbunan lemak yang akan menyempitkan saluran darah kita. Pada peringkat awal, kalau kita tengokkan ni dalam video ni, dalam animation ni, badan kita mempunyai kebolehan untuk melawan. Sel darah putih sebagai tugas sebagai sistem ketahanan badan kita ni, dia akan cuba
mencucikan macam kita buat vacuum dalam dalam rumah kita tu. Ya. Tapi lama-lama dia macam tu bag dia lama-lama jadi mampat, jadi berat dan dia akan tertimbun pada saluran darah. Okey. Dan saluran darah ni lama-lama dia akan menjadi semakin lama semakin sempit. Yang jadi masalahnya kita tak ada apa-apa tanda-tanda. Tanda-tanda tu. Sampailah lebih kurang 75% daripada saluran darah terjadi sempit. Bila 75% bila dah sempit tu, itu ada dikira kritikal ke? Dekat-dekat kritikal lah. Because 75% ke 90% tu proses dia tak lama. Okey. Oh, tak lama? Bukan kalau especially kalau dalam keadaan bila kencing manis tak terkawal, darah tinggi tak terkawal, masih merokok dan sebagainya, tak exercise. Ya. So, kalau kita tengokkan sini, apa yang ramai tak tahu bahawa saluran darah kita ni dia masalah timbunan lemak berlaku seawal umur 10 tahun lagi. Dalam satu kajian. Bukannya waktu bukan umur tua bukan umur tua. Orang semua ingat waktu tua lah, aku fikir kemudian lah, tua lah esok. That's right. So, because ni mula daripada tabiat kita dan kita juga mempunyai kesan ke atas keluarga kita, anak-anak kita. Kita bagi makan, pergi weekend, pergi dengan family santai-santai, pergi restoran fast food, makanan-makanan yang condensed milk lagi. Condensed milk. Ya. So, benda macam ni akan merosakkan saluran darah. Okay. So, akibat dia, apabila saluran darah tu dah mula sempit, ya, bahagian yang di mana perjalanan darah tak mengalir, bahagian yang kawasan hitam dalam gambar ni akan mati. Okay. Especially kalau dia berlaku secara tiba-tiba. Itu yang orang tu boleh rebah jatuh meninggal dunia tu. Meaning akan mati tu maknanya saluran tu yang supply darah tu, kalau satu pun block, dia akan menyebabkan serangan tu ataupun... Yes, kalau satu tu block, kita sebenarnya ada 3 saluran darah utama yang berkaitan dengan jantung kita, seluruh bahagian jantung tu yang pumpkan darah tu. So, kalau satu block tu, kalau block tu bahagian hujung, bahagian muscle ataupun otot yang yang terkena kesan daripada itu, bahagian tu akan sama ada mati ataupun memang cacat sikitlah. Tapi kalau di pangkal dia, dia, maknanya banyak kawasan lagi yang terlibat, itu yang setengah orang tu boleh meninggal dunia ataupun paling kurang pun jantung akan lemah teruk lah. So, baru-baru ni kan kita dikejutkan dengan masalah COVID, pandemik. Global pandemic ini memang satu benda orang tak sangka lah. 10 juta orang terlibat, lebih kurang dekat-dekat 1/2 juta yang meninggal dunia. Tapi kalau tengok statistik ni, 400 juta orang setiap tahun seluruh dunia. Dan memang ini yang kita ada sembang-sembang tadi belakang sebelum mulakan live stream kita ni, yang ini memang tak ada dia punya kesan dia. Kesan dia kita tak tahu bila, dan dia tak ada, nak kata ubat dia tu tak ada, cuma prevention dia cuma ada. Yes, that's right. So, every year lebih kurang 18 juta orang meninggal dunia akibat daripada penyakit jantung. Dan sebenarnya, nanti saya tunjukkan slide, sebenarnya banyak daripada penyakit ni yang boleh dicegah. Prevention. So, pasal penyakit jantung ni, orang kata kerap sangat berlaku di kebanyakan negara di dalam dunia ni, kita boleh profile siapa dia yang boleh kena sakit jantung ni. Ada 2 grup kumpulan lah. Satu yang tidak dapat diubahsuaikan, di mana mereka yang penyakitnya orang penyakit berumur, 60-an, 70-an ke atas. Kemudian kalau ada dalam family history, mak ayah kita pernah kena sakit jantung, jadi kemungkinan kita kena sakit jantung tu tinggi. Ini Ali ada satu soalan, Doktor. Kalau dikatakan, kalau kita nak kata jantung ni masalah genetik lah kan, mungkin ahli keluarga kita sebelum ni pernah ada masalah jantung, tapi kita sendiri memang mengamalkan gaya pemakanan yang sihat. Macam mana boleh jadi kat saya juga? Pasal masalah tu lah, genetik. Tapi setakat ni tak adalah genetik yang khusus tentang penyakit jantung. Pasal akibat penyakit jantung ni multifaktorial. Maknanya banyak benda yang boleh mengakibatkan sakit jantung. Itu yang darah dia tu yang termasuklah darah, termasuk cara hidup kita. Maknanya kita tak ada sesiapa pun yang dikatakan macam selamat, heart attack proof atau serangan jantung proof lah kan? Tak ada. Even mereka yang amalkan vegetarian pun boleh kena sakit jantung. Because mungkin tak ada zat-zat tertentu yang boleh membantu dia. Interesting. Of course, dia punya risk tu lagi rendah lah. Now, another important factor yang ramai orang terlepas pandang is mereka ingat penyakit jantung berlaku pada orang lelaki saja. Sebenarnya hampir separuh berlaku pada kaum wanita. Especially mereka-mereka yang dah postmenopausal, yang dah putus haid. Tapi yang lebih penting yang kita nak fokus pada hari ini,
Perbincangan kita tentang risiko-risiko yang kita dapat ubah subai. Ada 5 yang utama. Obesity, kegemukan, masalah kegemukan, masalah kolesterol, masalah darah tinggi, kencing manis dan merokok. So, kalau kita tengokkan semua ni semua adalah tabiat kita yang boleh kita cegah. Kita boleh ubah suai dan kita cegah sakit jantung. Ini satu kajian yang baru keluar lebih kurang 2 bulan yang lepas yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan kita. Dia orang buat kajian tentang penyakit di kalangan rakyat Malaysia lah. Okey. So, kalau tengok dalam ni, penyakit jantung adalah lebih kurang 8% daripada penduduk Malaysia. Ya. Di mana 1.7 juta orang mempunyai 3 faktor risiko utama. Mana dia ada darah tinggi, ada kencing manis, ada kolesterol. 3 serangkai orang panggil. Serangkai orang panggil, ya. Okay. Dan kalau tengokkan, ambil contoh kencing manis, ya, survey daripada tahun 2011 dan 2019, 10 tahun. Dia semakin meningkat. So dengan teknologi yang ada sekarang dan ubat ada sekarang, masih lagi orang. So it's not ubat yes penting untuk kawal, tapi lebih penting lagi adalah kita kawal dari segi menghindari dari segi pemakanan, tabiat kesihatan kita. Okay. Jadi saya dah cerita, kalau kita campur semua kanser-kanser yang mengakibatkan kematian, kanser yang khusus pada kaum wanita, kanser payudara, kanser pangkal rahim sebagainya. Campur semua itu masih tak boleh sama dengan kematian disebabkan oleh penyakit jantung di kalangan kaum wanita. Okay. So, maybe Ali nak tanya lah. Sebab apa tadi Ali tulis kat tu macam macam diabetes, kita ada mungkin jaga makanan kita, tapi yang macam hypertension tu kan, dia macam berkait rapat jugalah antara jantung kita ni dengan kita punya kesihatan minda kita, pemikiran kita. Maksudnya dia pun boleh menyumbang kan, walaupun you tak ada kencing manis, you tak ada masalah-masalah lain, tapi you ada stres. Macam mana dia punya electrical pulse yang boleh berkait tu? Dia stres ni, dia akan mengeluarkan hormon. Dan satu dia akan menyebabkan tekanan pada saluran darah kita. Sebagai contoh lah, kita ambil pipe getah. Bila doktor kata tekanan tu, maknanya kita punya pump kita makin kuat ke? Pasal bila jantung kita pump, dia akan pumpkan darah melalui saluran darah. Yang sambungkan kepada organ-organ yang lain kan. So, saluran darah ni dia lebih kurang 2 cm je besar dia, yang pipe yang besar tu. It's about 96,000 kilometers kita punya saluran darah dalam badan kita. Masya Allah. 3 kali keliling dunia. Tak bersimpul pula tu. Betul. Itulah dia kehebatan kekuasaan. So apa yang berlaku is bila saluran darah tu dipump, dia akan keluar dari saluran pipe ni. Tapi bila saluran darah pipe ni sempit akibat daripada timbulan lemak tu ataupun akibat stres, bila stres dengan darah tinggi, pressure tu akan meningkat dalam saluran darah tu. So jantung terpaksa kerja lebih kuat. Contohlah, kalau kita ambil pipe getah, kita tiram pokok bunga. Betul. Kita pegang ujung. Itu satu. Tapi pipe tu mula dia kental kan. Tapi kalau kita tinggalkan lama-lama dalam panas terik matahari, lama-lama jadi keras. That is sebagai satu analogi. Jadi bila saluran darah jadi keras, sempit, jantung kita terpaksa kerja lebih kuat lah. Bila jantung kita lebih kuat, dia akan menyebabkan stres pada jantung tu sendiri. Itu dia punya meaning minda kita punya emosi kita, hormon kita yang menyebabkan jantung kita apalah aku kena kerja extra hour ni kan. Extra tu itu yang buat dia macam pam and then suddenly dia crash lah. Kadang-kadang setengah orang tu tak ada risiko lain. Betul. Stres saja. Itu yang sekarang ni mungkin tu kan kita baca dekat media ada ramai ahli sukan, kadang-kadang young business owner, businessman, even sekarang selebriti pun ada yang bila kita nampak gaya hidup yang sihat, tapi tiba-tiba sakit jantung. Lifestyle ni betul-betul memainkan peranan kan? Because bila kita muda, kita rasa we conquer the world. Sihat. So, tidur pun tak apa. 2-3 jam tidur pun okey. Hidup dengan minum kopi je. Tidur sekejap 2 jam, esok pagi fresh. Bangun kopi, pergi kerja. But kita put that amount of stress onto our body, onto our jantung dan sebagainya. So, lama-kelamaan, mungkin peringkat awal, dipanggil wear and tear lah. Lama-lama dia akan rosak lah saluran darah. So, kita nak kena faham kita punya jantung tu.
So ini Alif tertarik ni. Beberapa tahun lepas kita ada nak jadi dipanggil kempen Fit Malaysia kan. Yes. Tapi sekarang ni dia nampak dia dah jadi a fat Nation. fat nation, a fat Malaysia pula. Kajian menunjukkan bahawa kita kat Malaysia ni sebab Malaysia boleh. Kita ni kita tak nak kalah. kita tak nak kalah. Jadi kita number one in the Southeast Asia region. We are ranked amongst the top 10 in the world. Ini satu benda yang bukan kelakar ni sebenarnya Bukan ni. kelakar. Tak kelakar ini. Sebab bila kita gemuk, banyak penyakit. Kanser, sakit jantung, kencing manis. Yang ni semua akan menyebabkan banyak masalah-masalah lain dalam tubuh badan kita. Dan satu lagi membimbangkan di kalangan kanak-kanak. Sama itulah because kanak-kanak kita dedah kepada pemakanan yang tak sihat. Itu yang doktor kata, bermula dia sebenarnya bukan pada umur 40-50, tapi umur 10 tahun. That's right. Yeah. That's the sad part lah. So apa dia tanda-tanda dia? Yang biasa orang dengar sakit kat dada lah. Kan? Biasanya sakit dada ni bila kita buat satu kerja lebih, nak kerja naik tangga ke, kerja apa ni, nak berlagi-lagi naik bas ke apa semua itu. Ataupun dalam kereta, traffic jam. Kalau kat KL ni jam memanjang je kan. Stres je. Lama-lama sakit kat dada. Okay. Ataupun setengah orang tu dia tak sakit kat dada, dia rasa penat. Yep. Ada juga orang yang rasa berdebar-debar. Tapi 25% orang yang kena sakit jantung ni dia tahu bila dah meninggal dunia. Dia panggil sudden death. Dia just tiba-tiba rebah jatuh meninggal dunia. Tahu-tahu kena sakit jantung. Okay. So ada banyaklah kajian-kajian ujian-ujian kita kena buat, tapi yang paling tepat adalah yang dinamakan sebagai angiogram ni lah. Angiogram ni adalah dia masukkan macam wire yang halus terus pada jantung, kita tembak satu kontras dye, liquid kontras, dan kita akan nampak macam saluran darah tu, macam map. Yang hitam-hitam gelap tu kira blockage ke macam mana doktor? Yang hitam, kalau dia hitam licin cantik is normal. Tapi kadang-kadang nampak macam terputus-putus, itu yang saluran darah yang dah abnormal. Okay. So dari segi rawatan kat hospital, biasanya ada 3 cara lah. Satu, makan ubat. Makan ubat untuk kawal darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Kadang-kadang satu ubat, jenis ubat tak cukup, dia segenggam ubat pula. Itu kadang-kadang berwarna-warni ubat-ubat tu. Ya? Makan gula-gula macam ni. Macam gula-gula. Okay. Satu lagi cara adalah kita letak stent. Okay. Stent ini di mana kita masukkan macam tadi angiogram, tapi di hujung pada stent tu ada dipanggil macam balloon ni. Dulu-dulu kita buat balloon, tapi lama-lama dia tersumbat balik. Okay. So kat stent ni, kalau tengokkan gambar rajah ni, animation ni, stent tu diletak kepada hujung balloon, dan bila balloon tu dikembangkan, stent tu akan terbuka. So jadi macam penyanggal pada dinding saluran darah yang sempit. Okay. Ini kira teknologi medical terbaru ke dah lama? It's about more than 30 years dah sebenarnya. Okay. Ini bahagian saya lah, bahagian pembedahan jantung, di mana saluran darah yang tersumbat ataupun yang sempit tu, kita buat saluran darah yang baru. Kita ambil daripada saluran darah pada badan sakit tu sendirilah. Ni kan doktor, ni Ali kena tanya. Mungkin orang kata, okey, aku umur 30-40, dah ada heart attack, tiba-tiba dia kata letak bateri lah, tiba-tiba dah buat bypass lah. Adakah dia rasa macam ini patutnya dah selamat dah, aku dah buat dah operation? Adakah dia masih ada risiko untuk ada lagi masalah jantung? Okey, jawapannya kat sini. Ini sebahagian daripada kajian-kajian yang selalu orang duk tengok. Ya. Kalau tengok di sebelah kiri gambar rajah, di mana dia tunjuk proportion surviving. Ya. Kalau bermula dengan 1 hari dia buat bypass, hari dia buat stent apa semua tu. Kemudian 8 tahun kemudian, yang graf yang bawah, 0 sampai 8 tahun kemudian. Ya. Banyak mana mereka-mereka daripada peringkat awal tu semakin berkurangan. Because kalau kita selagi, kita buat operation bypass, kita letak stent, boleh tampung kesihatan sekejap. Tapi kalau tak jaga kencing manis, kalau tak jaga darah tinggi, still merokok, penyakit kita akan datang balik. So kalau bila kena waktu awal muda, umur 30-an, 40-an, 10-15 tahun kemudian kena buat sekali lagi, sama ada letak stent ke atau buat pembedahan sekali lagi. Okay. Kalau umur 70-an buat operation, okey lah. Adalah orang kata extra time lah, lebih daripada extra time lah kan. Ya. Tapi yang kita terlepas pandang is that penyakit ni sebenarnya boleh dicegah. Ya. Lebih daripada 30% daripada penyakit jantung yang macam ni, yang saluran darah yang lifestyle ni, berkait dapat dengan tabiat kesihatan kita ni, boleh dicegah. Ya.
Yang kita fokus adalah di bahagian atas, pokok-pokok bunga tu. Kita buat pembedahan, kita makan ubat dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang datang sejak kencing manis, darah tinggi apa semua tu adalah tabiat kita, the root cause. Ya. Makanan kita tak cukup rehat, ya. Merokok, tak cukup tidur. Ya. So all these things akan menyebabkan penyakit tu akan menjadi trigger. Akan trigger dia. Sebab balik kadang-kadang ada di kalangan atlet-atlet pun yang mungkin dirasa seronok nak exercise pula tu. Rasa macam okey, rasanya kehidupan yang exercise ni memang dia rasa healthy lah, betul. Tapi bila dah hari-hari, tapi dia lupa yang sebenarnya rest itu pun penting juga. Yes. Itu yang menyebabkan ni 3 bulan MCO, 3 bulan tak exercise, tiba-tiba kayu bersekal, sakit jantung, attack. Itu benda tu kadang-kadang, yang ni yang doktor bila dah tunjuk macam ni, yang betapa pentingnya rehat, rest, positive thoughts tu pun sebenarnya memain peranan. Sebab dia akar dia tu the masalah. Kita ambil contoh kereta lah. Kita tiap-tiap 3 bulan, 4 bulan dia schedule untuk cek minyak lah, apa semua tu kan, ganti mana yang rosak. It's wear and tear. Badan kita, kita 2 kali kita ya. Actually dari segi natural, macam kita berpuasa, lepas tu is a form of kita nak rehatkan badan kita, sel-sel kita dan sebagainya. Okey, betul. Mungkin sekarang ni kita nak mungkin rumuskanlah kepada semua penonton-penonton yang sedang menonton sekarang ini, di zaman teknologi kita ni, macam-macam sangat benda. Ada yang jam boleh beritahu heart rate. Ali nak tanya, maybe, adakah seorang tu bila waktu yang sesuai untuk dia pergi test jantung dia? Satu. Dan bila kita kata benda-benda yang kita tahu yang menyebabkan, macam mana kita nak prevent dia? Dan mungkin doktor boleh bagi pesanan lah kepada bukan saja orang-orang yang dah melepasi umur 30-an, tapi mungkin yang umur yang mungkin ada anak-anak yang tengah tengok ni, macam mana dia orang mungkin dah mula tengok Alif live a healthy life, mungkin dah tengok Alif training Ironman, lepas tu nak kayu basikal macam Abang Alif lah. Lepas tu dengar pula doktor kata umur 10 tahun pun lah dah bermulanya jantung pemakanan kita. Mungkin doktor boleh kongsikan first teknologi tu, sama ada penting tak kita tahu heart rate kita normal ke, ada alatan yang boleh membantu kita. Eloknya kita memang kita monitor diri kita sendiri. Kalau kita nak check dari segi kesihatan kita, umur 35 ke atas. Kalau dalam keluarga kita ada sejarah ada sakit jantung, mak ayah kita lebih awal lagi 30-an ke atas. Okay. Nombor 2-nya ada ubah cara hidup, berhenti merokok, tahu apa kita nak makan, tambahkan sayur-sayuran, buah-buahan dalam pemakanan kita. Okay. Exercise. Walaupun setakat berjalan pun good enough. Kalau nak exercise, akan naik tangga. Ikut kemampuan kita. Tapi kalau lebih masa muda-muda tu exercise. Tapi exercise kena ada masa untuk rehat juga. Okay? And then these 5 numbers kena tahu. Berat badan kita, tekanan darah kita, tahap gula kita dan juga kolesterol kita. Ini semua ada yang banyak kita boleh test sendiri, ada yang kena pergi ke hospital untuk buat. Okay. So that will be my message lah tentang exercise, jaga makan dan tahu apa kita punya faktor-faktor penyumbang kita. Darah tinggi kita, tekanan darah kita, tahap gula kita. Okay, itu dia semua penonton-penonton yang sekarang menonton ni. Itu dia tips-tips, nasihat-nasihat macam mana kita nak kena jaga jantung kita. Sebab ini adalah engine kita yang sebenarnya dah bermula daripada permulaan kita sendiri ni. Benda yang bekerja bermula sampailah ke esok kita punya pengakhiran kita. Tapi sepanjang kehidupan kita ni memang kita kena jaga. Ini sangat penting. Apatah lagi kita ni yang bekerja menjaga ahli keluarga kita. Kita penat kerja-kerja, pergi sales sini, pergi sales sana. Tapi kita nak mempromotkan kesihatan tapi kita tak menjaga jantung kita pun, itu pun satu benda yang dia berkait rapat jantung dengan kesihatan diri kita sendiri. Betul. Because benda yang kita nak kawal pun dari kencing manis, pemakanan, itu semua akan dari segi kesihatan juga penting juga. Akibat dia sama ada jantung ataupun even buah pinggang kita boleh rosak. Ya betul. Itu dia pesanan daripada Datuk Dr. Hamzah, kita kena jaga, kenali dan jaga jantung kita. Terima kasih Doktor. Sama, terima kasih. Perkongsian sebentar tu. Jom kita rehat sekejap. Kita kembali bersama dengan tetamu kita seterusnya.